Malaysia mengutuk sekeras-kerasnya tindakan tidak bertamadun, tidak berperi kemanusiaan dan ganas oleh pihak yang dipercayai menimba jatuh pesawat MH17. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berkata, Malaysia kecewa dan marah apabila kawasan tragedi itu tidak dihormati sebagai kawasan larangan selain kelewatan mengendalikan mayat mangsa kejadian itu. Ketika membentangkan usul mengenai tragedi yang menimpa pesawat MH17 itu di Parlimen, Datuk Seri Najib berkata ketika ini Malaysia tidak menuding jari kepada mana-mana pihak sehingga bukti sahih diperolehi. Malaysia juga menggesa Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO selaku penjaga keselamatan penerbangan awam sedunia supaya mengeluarkan resolusi mengutuk sekeras-kerasnya serangan ke atas pesawat MH17 sebagaimana yang telah dibuat dalam kes-kes umpama itu sebelum ini. Kita mengutuk sekeras-kerasnya tindakan yang tidak berperi kemanusiaan, tidak bertamadun, biadab dan bersifat ganas, lagi tidak bertanggungjawab oleh pihak yang dipercayai menembak jatuh pesawat malang MH17. Dewan Yang Mulia ini juga menuntut agar siasatan menyeluruh dibuat supaya pihak yang dipercayai bertanggungjawab melakukan jenayah terhadap kemanusiaan dengan menembak jatuh pesawat MH17 segera dihadapkan ke muka pengadilan. Beliau juga telah mengarahkan Peguam Negara untuk mengkaji tragedi itu dengan teliti bagi memastikan sebarang tindakan yang akan Malaysia ambil kelak adalah selaras dengan undang-undang antarabangsa. Datuk Seri Najib turut menggariskan beberapa persoalan yang memerlukan jawapan segera mengenai insiden itu, termasuk sama ada ia benar-benar ditembak dengan peluru berpandu, dalang di sebaliknya dan motif yang sebenarnya. Tempoh-tempoh dan waktu-waktu yang payah ini bersama-sama bersatu dalam kesedihan. Moga-moga Yang Maha Berkuasa memberi bantuan dan pencerahannya agar ada cahaya penyelesaian di hujung. Bagaimanapun, Datuk Seri Najib menegaskan agar mana-mana pihak tidak membuat spekulasi yang boleh mengaibkan mangsa tragedi itu dan keluarga mereka. Anggota Parlimen daripada kedua belah pihak hari ini menunjukkan kesatuan berhubung tragedi penerbangan MH17 apabila mereka berdiri dan bertafakur selama seminit untuk mengenang mangsa sebelum bermulanya persidangan khas Parlimen. Bagi anggota Parlimen yang beragama Islam pula, mereka mengiringinya dengan bacaan Al-Fatihah. Terdahulu, Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Pandikar Amin Mulia mewakili anggota Dewan merakamkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa pesawat Malaysia Airlines itu. Jelas beliau, negara menerima perkabaran yang amat menyedihkan dan berharap keluarga penumpang dan anak kapal pesawat itu tabah serta cekal menerima takdir yang ditentukan. Saya dan semua ahli Dewan Rakyat amat bersedih dengan insiden tersebut dan dengan demikian menzahirkan rasa simpati yang tidak terhingga kepada keluarga, penumpang dan sahabat andai serta anak-anak kapal MH17. Pada kesempatan ini, seluruh Dewan Rakyat yang mulia ini mendoakan dan berharap agar semua usaha mencari dan membawa pulang mangsa-mangsa nahas pesawat malang tersebut akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di Terengganu, rakyat pelbagai lapisan menyokong sepenuhnya perbahasan usul khas mengutuk tindakan tidak berperi kemanusiaan menembak pesawat MH17. Usul itu yang dibentang Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak di Parlimen itu mendapat sokongan ahli Dewan termasuk pihak pembangkang. Bagi mereka, ia soal kemanusiaan dan derita bagi ahli keluarga yang kehilangan orang tersayang. Pada masa yang sama, menggesa kepimpinan negara terus melakukan apa sahaja cara bagi menuntut keadilan dan mencari kebenaran di sebalik nahas tersebut. Mereka juga mahu sesiapa sahaja yang terlibat dalam insiden tembakan ini tidak terlepas dari dibawa ke muka pengadilan menerima hukuman yang setimpal akibat perbuatan yang dianggap sangat kejam dan zalim itu.
Bagi saya, isu politik tidak boleh dicampur adukkan dalam kes ni. Sebab yang ni kita kena bersatu hati. Maknanya okeylah, baguslah. Maknanya kita dah bersatu untuk kita menyelesaikan satu konflik Malaysia ni. Kita sebagai rakyat Malaysia bersatu hati, berdoa, dan kita apa-apa cara sekalipun kita kena tahu siapa yang sepatutnya bertanggungjawab pada apa yang terjadi kes MH17 ni. Saya berpandangan bahawa perkara ini perlu dilakukan oleh kerajaan Malaysia demi keadilan kepada mangsa-mangsa yang terlibat, terutama sekali keluarga mangsa. Dan kerajaan Malaysia perlu mendesak badan-badan antarabangsa untuk mengheret pelaku yang menyebabkan tragedi ini ke muka pengadilan. Itu yang paling pentinglah. Sebagai rakyat Malaysia, kita ingin tahu apa yang sebenarnya berlaku, dan pihak pelaku ini perlu bertanggungjawab tentang tragedi yang sangat-sangat mendukacitakan negara. Bayangkanlah kita kan seorang ibu bila kehilangan anak, macam mana perasaan? Sedih, geram, kita yang tidak berdosa yang jadi mangsa. Jadi memang wajarlah mereka-mereka ini diheret ke pihak pengadilan supaya dihukum dengan sentipalnya, dan kita akan dapat lihat siapa yang sebenar dalang di sebalik itu. Hasrat kita nak tahu siapakah pelaku penyebab yang terlibat dalam rancangan ni kan. Pelaku kita sebagai rakyat Malaysia ni maknanya rasa duka cita terhadap apa yang telah berlaku lah. Saya harap negara kita dapat menuntut keadilan lah untuk keluarga mangsa, bagi jawapan untuk semua persoalan yang timbul. Dan ini visual yang dikeluarkan agensi berita Reuters yang menunjukkan truk membawa mayat mangsa nahas MH17 menuju ke lapangan terbang antarabangsa Kharkiv dikawal ketat pihak berkuasa. 50 mayat mangsa nahas MH17 akan dibawa menggunakan pesawat pengangkutan Belanda ke Amsterdam. Setiap mayat diletakkan dalam keranda kayu berasingan disusun bagi upacara penghormatan terakhir. Sementara itu di Rotterdam, wakil kami Zahra Osman melaporkan pihak kedutaan Malaysia di Belanda juga sedang membuat persiapan bagi menerima jenazah rakyat Malaysia daripada Kharkiv hari ini. Jadi Zahra teruskan dengan laporan. Pesawat yang akan berlepas dari Kharkiv yang membawa mayat mangsa nahas pesawat MH17 dijangka tiba di lapangan terbang Eindhoven, iaitu kira-kira sejam lebih berkereta dari Amsterdam, 135 km jauhnya. Difahamkan bahawa penerbangan pertama ini membawa 200 mayat sahaja, bukan 282 seperti yang dilaporkan sebelum ini. Ini bermakna penerbangan lain akan menyusul tidak lama lagi. Mayat-mayat ini akan dibawa selepas itu ke sebuah lagi tempat di mana pengesahan akan dijalankan sebelum dihantar ke negara masing-masing. Rombongan yang akan berlepas dari Amsterdam ini ke lapangan terbang Eindhoven dijangka termasuk Menteri Luar Datuk Seri Anifah Aman. Difahamkan juga akan diadakan satu upacara menyambut ketibaan pesawat ini oleh wakil-wakil negara yang terlibat. Zahra Osman di Rotterdam. Perkembangan terkini MH17 yang dijangka akan membawa pulang jenazah penumpang dan anak kapal disambut dengan kesyukuran rakyat pelbagai lapisan. Wartawan Nur Yusof melaporkan kejayaan itu turut disambut dengan rasa syukur oleh para pelajar Universiti Teknologi Mara UiTM Kampus Dungun. Perkabaran baru itu mendorong kira-kira 500 pelajar UiTM Kampus Dungun mengadakan solat hajat bagi memohon kehadrat ilahi agar diberikan kekuatan dan semangat kepada pasukan siasatan khas Malaysia melaksanakan misi tersebut. Mereka turut berdoa agar pasukan tersebut terlindung dari segala bahaya luar jangka ketika menjalankan tugas khas itu. Kalangan pelajar itu juga turut menyatakan rasa kesal dan mengutuk tindakan yang tidak bertanggungjawab menembak jatuh MH17 sehingga mengorbankan nyawa mereka yang tidak berdosa. Sepatutnya menghormati negara kita, dan kalau kita lihat di sini bukan sahaja menghormati negara tapi juga menghormati agama. Kerana kita tahu bahawa Malaysia ini adalah sebuah negara Islam, dan jika perkara itu berlaku, contohnya semestinya kalau kita nak kebumikan mangsa-mangsa yang telah meninggal tu, pastinya kita nak ikut cara kita.
menyuruhlah kepada rakyat Malaysia supaya berdoa dan banyak berdoa supaya pasukan SAR, itu Search and Rescue, dapat memasuki ke kawasan yang terhempas tu. Supaya benda ni kita sama-sama lah kita cepat selesai, kerana makin lama berlanjutan seperti sekarang tu, makin lama masalah tu akan makin bertambah. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha'. Sejak mendapat khabaran mengenai naas MH17, pelajar di UiTM Kampus Dungun yang mempunyai 9,000 pelajar ini sentiasa mengadakan solat hajat selepas solat sunat tarawih. Ia termasuk bagi memohon keselamatan terhadap penduduk Gaza Palestin yang diserang tentera Zionis Israel. Ia bukan sahaja diadakan di masjid utama, malah turut diadakan di ruang terbuka di kolej masing-masing dengan mendapat sokongan penuh daripada pejabat rektor dan Majlis Perwakilan Pelajar MPP UiTM Dungun. Nur Yusof untuk TV1. Dalam pada itu, Dunia Melayu Dunia Islam di MDI akan mengutus surat mendesak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB supaya segera campur tangan menyiasat dan mengambil tindakan kepada pihak yang melakukan jenayah melepaskan tembakan kepada pesawat MH17 Khamis lalu. Presidennya Datuk Seri Muhammad Ali Rustam turut mengutuk sekeras-kerasnya perbuatan itu yang mengorbankan nyawa penumpang yang tidak berdosa dari pelbagai negara. Dia juga telah membuat kenyataan mengutuk sekeras-kerasnya tindakan Pakanas yang telah menembak jatuh MH17, dan kita menuntut supaya pihak bangsa-bangsa bersatu perlu mengambil tindakan yang tegas dan segera untuk membawa mereka yang bertanggungjawab ke muka pengadilan, kerana tidak ada sebab penerbangan awam ditembak oleh Pakanas walaupun mereka tengah bergaduh di negara mereka. Datuk Seri Muhammad Ali ditemui media pada majlis penyampaian sumbangan kepada anak yatim dan ibu tunggal di Kampung Bukit Pulau Bukit Katil, Melaka. Peristiwa MH17 yang menimpa negara seharusnya membuatkan rakyat insaf. Kekejaman Zionis terhadap umat Islam di Gaza juga perlu menjadi pedoman kepada masyarakat. Tengku Mahkota Pahang Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah bertitah, seluruh rakyat harus berdoa memastikan keselamatan semua pihak, terutama dalam menangani insiden MH17 dan misteri kehilangan MH370 serta memohon keamanan untuk Gaza. Tengku Abdullah turut mengingatkan rakyat Pahang supaya tidak leka dan tidak memberi ruang kepada pihak yang cuba memecah belahkan masyarakat dengan pelbagai tomahan. Baginda bertitah pada majlis berbuka puasa di Masjid Kampung Batu Enam, Kuantan. Titah baginda keharmonian dan keamanan yang dikecapi pada masa ini haruslah dijaga dengan baik supaya dapat dinikmati generasi akan datang. Pada majlis ini, Tengku Abdullah turut menyampaikan sumbangan dan duit raya kepada 200 penerima terdiri daripada warga emas, ibu tunggal, orang kurang upaya OKU, anak yatim dan miskin.